Kalau saya tu, Zaidi Omar, Abang Mioy, kita kena berkampung balik. Kita kena berkampung. Kerana apabila berkampung, panggil ketua-ketua kampung ni. Maksudnya ketua-ketua bahagian ni. Ketua-ketua bahagian ini, sekarang ini dah bertukar. Bila 5 tahun, 10 tahun, semua dah bertukar di. Mereka ni bukan lagi memegang idea asal tentang idealnya sesebuah filem, sesebuah teater ni. Jadi, pentadbir baru ni kena dipanggil, duduk, berbincang, kenal pasti tugas ketua-ketua kampung ni. Contohlah kalau saya dikenal pasti apakah tugas-tugasnya ketua kampung di Pusat Pengajian Tinggi. Apakah tugasnya ketua kampung di Istana Budaya? Apakah tugasnya ketua kampung yang berada di Finas? Panggil ketua-ketua kampung ni, layoutkan balik table 20-30 nak capai apa supaya semua orang memegang vision yang sama. Bila kita memegang vision yang sama, barulah kita semarakkan wacana yang macam ni. Bincang, ilmu-ilmu ni kita bincangkan. Kemudian kita galakkan semua orang mendengar wacana-wacana ini, tambah ilmu. Kemudian kita kena ada penulisan buku tentang ilmu. Kita kena ada kempen-kempen. Kita kena ada PSA short video yang mengatakan pentingnya industri ini, pentingnya. Jadi kita kena lakukan kempen-kempen. Kita kena adakan bengkel-bengkel, sekolah-sekolahkan balik kita semua ini, kita sekolahkan balik. Dan baru kita boleh pergi ke hala tuju, baru semua orang boleh bersatu, pegang satu vision di mana kita mengarah kepada vision tersebut. Termasuklah pengkritik filem, pengkritik teater. Ini penting supaya bangun kritik-kritik ni, bangun daripada lena yang panjang, bangunlah daripada tidur yang panjang supaya bangkit. Bangkit dan lihatlah apa yang kita sumbangkan terhadap diri kita, bidang kita, dunia kita, agama kita. Kita kena sedarkan. Jadi di sini ketua kampung yang utama tu pada saya mesti ada orangnya yang memegang tampuk ini. Dan saya nampak memang di peringkat kementerian kena ada. Jadi maksudnya kalau kementerian itu masih tak nampak lagi gerakan ini, mungkin di peringkat persatuan, di peringkat kita-kita ni semua duduk berbincang dulu kepala-kepala ini, datangkan satu modul, datangkan satu blueprint, hantar kepada kementerian supaya nampak perkara ini. Jadi ini bukan kita nak kata kerja engkau, kerja orang tu, kerja orang ni. Ini adalah kerja semua orang, semua ketua-ketua kampung, di mana ketua-ketua kampung ni nampak arah tuju. Kalau kita tak sekalikan ketua-ketua kampung ini dalam arah tuju, dalam satu leadership, win-win situation, vision leadership, jadi semua orang akan berjalan hanya untuk periuk nasi masing-masing. Pelakon akan untuk periuk nasi masing-masing, pengarah periuk nasi masing-masing, persatuan menjaga periuk nasi masing-masing. Semua akan berpecah menjaga periuk masing-masing. Jadi kita kena bersatu supaya bidang industri kita ini benar-benar industri. Okey, Amy dah cakap panjang dan lebar. Abang Mio, soalan saya bang. Hala tuju kita ni nak ke mana sebenarnya bang? Hala tuju kita ni. Sebab saya sebagai seorang yang terlibat secara langsung sebagai pelakon. Saya banyak kawan-kawan yang pelakon lah, scriptwriter ke apa. Saya berkawan dengan diorang. Dan daripada penjelajahan saya lah, rupanya ramai mereka yang tak menonton filem-filem ni. Ya, di antara tambah dia filem-filem yang bagus. Tak kira lah Korea ke, Tamil ke, apa China ke, Zhang Yimou ke, Majid Majidi ke, okey. Dia orang Menerat 6 sekalipun, dia orang hampir tidak menonton. Apa komen abang? Saya suka Mani Ratnam tu. Ya, memang lah. Ini begini lah. Okey. Dia filem ni filem ni boleh diatas apa yang dilakukan oleh teater dulu lah. Ya. Abang tak mau cakap pada individu yang kenapa dia tengok filem itu. Sebab nanti dia panjang sangat. Okey. Abang boleh cakap kenapa teater salah satu mundur. Bagi abang satu ketiga tu pada 80-an, 70-an, 90-an juga masih awal 90-an. Apabila dia adakan festival teater, ada perkampungan dan dia ada bangkit. Ya.
Pekan teater bang. Ya, pekan teater. Dia buat persembahan, bagi bagi hadiah, balik. Nah, Abang Mio pernah cakap pada satu festival teater yang Abang Mio kata kembalilah balik kepada bagaimana teater dulu, festival teater dulu dibuat. Pekan Pekan teater. Kita kena ada bengkel di akhirnya. Ya, betul. Kan kita bertukar, kita ada bertemu. Macam itulah sebab kalau bila festival teater, boleh dikatakan semua kumpulan-kumpulan yang terbaik di negara berkumpul. Ada mereka ni kita buat bengkel. Macam dulu lah, memang seronok ketika itu. Okay. Kan? Tapi sekarang tak ada. Kan? Bila perangkat awal tu, abang tanya tu, adalah kata dah tak ada bajet. Ini masalah kita. Kita menilai pemikiran dengan bajet. Kalau macam Ya. tu, festival filem pun jika lepas dilakukan, kena berkampung untuk berdiskusi tentang filem-filem ini. Ya. Setuju Amin. Apa yang Amin cakap saya pun setuju tu benda itu. Filem ni ada sedikit pelik. Panjang datang. Cakap-cakap menganggap orang filem ni. Ini penyakitnya. Tetapi perkampungan filem tu memang elok dibuat. Macam festival filem tu. Tapi selama ni yang abang tengok, bila festival filem, bila majlis ilmu, tak ramai yang datang. Tapi bila majlis meraihkan pompa, majlis makan minum dengan menteri besar ke dengan itu, ramai yang pergi. Tapi majlis ilmu tak ramai. Kan? Jadi benar-benar cakap yang dia balik itu, ini yang ada Buluki ceritakan. Jadi memang okey, apa yang abang melihat, mungkin kita terpaksa lakukan balik dengan cara yang berbeza ke, dengan niat yang sama untuk mengangkat balik pemikiran orang-orang filem, orang teater. Ada tempat-tempat dilakukan. Siapa yang tak datang tak apalah. Dia tak tapi kita kena terus. Benda ini, perkara ini, program ini selalu diteruskan. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan apa ni berterusan. Kita tidak, sebenarnya kita tidak melakukan apa-apa pun selain daripada kita buat filem, tayang filem, buat filem, tayang filem. Ya. Kan? Buat teater, habis. Buat teater, habis. Kan? Itu je. Memang Abang Mio setuju ni, dia punya cadangan tu, ketua-ketua kampung, dia jemput. Abang Mio penghulu tak payah datang dah. Ketua kampung ni dia jemput. Kan? Dan kita berbincang balik, kita cakap balik. Dan di situ kita minta-minta tokoh-tokoh dalam penulisan kan. Tokoh-tokoh dalam penulisan macam Dr. Arifin, Mana Shikana, Usmail Kasan tu kan. Cakap tentang karya. Kan, cakap tentang ini semua. Kan. Jadi benda itu sebenarnya dalam lakonan kan, siapa tokoh-tokoh lakonan yang baik-baik kita jemput. Ya. Kita cakap. Setengah-setengah tokoh ni mereka tak nak datang sebab mereka rasa malas dah. Selepas-lepas ni tengok tak ada apa perkembangan. Memenatkan badan bagi diorang kan. Kertas kerja memang dah banyak dah. Kertas kerja memang dah banyak dah dengar. Kan? Jadi kurangkan kertas, biarlah kita bekerja. Kalau filem, itulah. Kita latih. Mungkin generasi baru ni sekarang, pelakon-pelakon baru ni sekarang, mereka tidak ada budaya perkampungan macam dulu. Sekarang ni buat festival, ambil gambar, kemudian red carpet. Dah, ambil gambar Pak, habis. Kita balik kepada dulu, ada dulu festival filem janda dekat majlis ilmu. Yang nak datang tu, nak tambah ilmu, datang lah. Yang tak ada ilmu, dia rasa sebab dia dah tak tahu ilmu tu nak letak dekat mana. Kalau tak dia dah penuh dengan ilmu, tak tahu mana dia nak letak, tak payah datang. Kan? Okey bang. Amy, nak tambah apa lagi? Okey, kita dah sampai ke hujung ke? Sikit lagi. Okay, sebenarnya saya sangat menghargai program-program yang macam ni. Ini majlis ilmu di mana program-program macam ni baru kita berbincang, kita nampak balik kepincangan kita. Ya. Kita sebenarnya bercakap tentang diri kita, kepincangan kita, bagaimana nak atasi. Dia mesti ada satu conclusion nak bergerak ke depan macam mana. Ya. Jadi perbincangan hari ini seolah-olah sesuatu yang memang kena kerap kita lakukan. Inilah dia semarak ilmu yang kerap kita lakukan. Saya puji program-program macam ni, Zaidi. Kita kena kerap ada. Jadi apa yang kita bincang hari ni, dia kalau boleh tu kan, janganlah sampai di sini saja. Ya. Maksudnya ada diteruskan lagi ke depan tu apa. Ya. Itu vision tu apa. Jadi kena adalah setiap ketua kampung tu kena ada vision. Sekarang kita anggap ketua kampung tu Zaidi Omar lah. So selepas ketua kampung ini
berbincang apakah tindakan Zaidi Omar pula untuk ke depan. Dia lebih kurang macam tu. Ketua kampung pun report lah pada Tok Penghulu. Ya, Tok Penghulu pula bawa dah pergi kepada Ketua Negara. Ampun, dia macam tu. Boleh ampun. Okey, Abang Mio. Ya. So, maknanya kita bercakap panjang lebar tadi. Masalah pertama kita adalah sikap. Betul? Ya, ya. Sikap dan etika. Jadi masalah ni saya rasa lama dah bang. Lama dah sikap ni. Saya nampak bukan berubah ke arah kebaikan. Dia takut malah makin teruk. Makin ke individu. So masing-masing di lokasi sudah sibuk dengan handphone masing-masing. Dah tak berkomunikasi. Tak perlu dah apa chemistry tak ada dah. Okay, bila on set masuk kau akan next scene, keluar balik masing-masing dengan PA dia, dengan apa segala macam. So macam mana bang kita nak menangani masalah ini sebenarnya? Pelan-pelan lah, pelan-pelan. Macam mana kita nak menangani Menangani. Menangani. Jadi. Ya. Salah satu apa yang kata COVID ni satu pengajaran. Ya. Okay, right. Kan? Bila kita dah tak boleh berkarya, kita duduk rumah, baru kita sedar selama ni kita tak bersyukur. Baru kita tahu selama ni aku buat banyak kerja yang bodoh. Ya. Itu sebenarnya bagus COVID ni. Ya. Kan? Ya. COVID ni bagus sebab kita dapat bela diri kita. Sebab selama ni kita bekerja tanpa kita peduli dengan orang. Ya. Kan? Lepas kita tak bersyukur. Ya. Kerana itu kita bekerja tanpa memikir apa akibatnya. Jadi bila berlaku COVID, lockdown, baru kita, apa aku buat? Sibuk nak cari job, Tak ada dah. Dan kena lockdown. Itu kena fikirlah. Jadi bila dah lockdown ni dah di-release, harap perubahan baru akan datang. Ya. Berhati-hati selepas ini. Kan? Ya. Dia sebenarnya kini jadi tak tahulah abang ni penutup atau tidak. Lebih kurang abang cakap ni. Apa yang abang cakap ni pada siapa yang mendengar pada ni, bukan abang sebenarnya abang sayang pada bidang ni. Ya. Sebab itu abang bercakap benda-benda begini. Kononnya banyak negatif. Tidak. Sebenarnya abang sayang pada baik-baik dunia filem atau dunia teater. Sampai abang merasa bagaimana aku nak bawa rakan-rakan aku ni berjaya dalam dunia seni. Bagaimana rakan-rakan aku nak ajak rakan-rakan aku yang sebenarnya banyak magic yang ada dalam dunia seni ni. Banyak kebanggaan yang boleh kita tunjuk kalau kita nak tunjuk bangga. Tapi itu semua menghasilkan riak kan. Tapi itulah. Sebab bagi abang cakap positif ni terlalu banyak. Kan? Sekali-kali kita cakap negatif. Dia orang marah kita. Tapi sebab apa kita cakap negatif, dia ada fikir. Kan? Kalau abang tak sayang benda ni, tak suka benda ni, buat apa abang nak cakap benda ni? Kan? Buat apa abang nak terlibat tu, apa ni, bukan sakit, kita menyakitkan jiwa kita. Ya. Kan? Kita membeda keretakan hubungan pula nanti. Silap-silap hubungan kalau disalah tafsir. Kan? Tapi apa yang tadi walaupun abang dapat dengan kejap tidak kan, apa yang tadi perbincangan tadi memang abang setujulah apa yang selalu kita lakukan, yang banyak yang cakap tentang keadaan kita yang tentang etik tadi memang menarik tu kan. Lepas kita tak ada membuat tadi memang cantik. Sekarang keluar pula kita perlu ada perkampungan kan. Walaupun orang masih lagi cakap kampungnya ala boleh mendatangkan hasil tidak, apa kita lakukanlah kan. Kalau kita lakukan dalam 10 yang datang, kalau dapat 2 yang apa ni dapat manfaatnya, tak apa. 2 tahun depan 2 lagi 4 dah. Ya. Kan? Daripada 2 yang pergi ke laut, tahun depan 2 pergi ke laut lagi, 4 orang dah pergi ke laut. Sampai 10 tahun 10 orang pergi ke laut. Kan? Berapa? Kan? Okey bang. Okey, apa nama tuan-tuan di luar sana. Petang ni agak hangat daripada pagi tadi. Okey, tapi jangan salah anggap, tolonglah please ya. Niat kami satu. Macam abang cakap tadi. Kau cakap dulu tak lah. Okey, kalau kau dah sedih macam tu, saya pun dah ikut sedih juga. Tadi dia dah nangis, sekarang kita nangis lagi. Sebenarnya kita bersidang ilmu di sini, berdiskusi. Kita tak ada niat untuk komen
pelakon, komen pengarah, komen setiap tenaga kerja, kru di belakang kamera, setiap tenaga produksi. Kita tidak khusus kepada individu ini. Tetapi kita melihat bagaimana cara untuk saya sendiri, Zaidi sendiri, Abang Mio sendiri untuk bangkit dan maju ke depan untuk kita, sebab kita sayang. Kita cakap, kita tegur sebab kita sayang. Kalau kita tak peduli, kita dah tak sayang. Dan perkara itu sebenarnya tak bagus. Kita juga kerana kita tak akan berubah kalau kita sendiri tak ubah diri kita sendiri. Jadi bidang kita kena ubah sendiri supaya kita dapat naikkan imej kita sendiri. Kita kena letak satu standard. Orang-orang seni, orang-orang yang terlibat dalam bidang-bidang ini, apakah standard kita? Jadi kita kena letak satu standard. Kalau nak compare dengan Iran yang dah maju, yang daripada dulu maju, daripada yang Korea dah maju. Jadi takkan kita selama-lamanya dengan standard yang dah ada. Apakah kita nak dibuai dengan mimpi yang ada ini? Dengan apakah masa depan, ini kerisauan saya, apakah masa depan pelajar-pelajar saya nanti? Apakah masa depan mereka dan masa depan industri ini? Kita bercakap tentang industri, tapi di mana industri itu? Jom sama-sama bangkit naikkan industri ini. Dan kita kena ubah sikap kita, kena ubah mentaliti kita, baru kita boleh berubah ke depan. Kalau kita masih menyalahkan benda yang lama, kita masih buat perangai yang lama, dengan datang syuting langsung tak ada chemistry, dengan tak menjaga disiplin, tak menjaga adab. Sebelum ilmu adalah adab. Jadi adab ni tak dijaga, langsung tak jaga chemistry. So kita nak ke mana? Kita nak ke mana? Ke mana kita dalam bidang industri ni? Kita akan berada takut lama saja. So janganlah tinggal di titik yang lama saja. Jom kita bersama-sama maju ke depan. Kita kena mengubah diri kita sendiri. Zaidi, sambung balik. Saya bercakap bagi pihak saya sebagai seorang pelakon, bang. Saya rindukan memang bukan tak pernah, tapi jarang dapatlah. Saya bila dapat skrip yang bagus, saya baca berulang-ulang, saya dapat rakan lakon yang bagus, seronoknya ya Allah Tuhanku. Bila dapat teamwork yang bagus, so ada satu chemistry antara semua orang. Kita berbual, kita bercakap tentang filem ni, apa nak buat apa. So melihat satu tanggungjawab yang amat-amat besar. Sebab berlakon tidak boleh di sebelah pihak. Sebab tu kalau saya merungut, bukan saya nak kutuk siapa-siapa, tidak. Saya cuba nak menyedarkan diri saya pun, tentang disiplin di lokasi. Tanggungjawab daripada seorang pelakon pada rakan lakon yang lain. Tanggungjawab pelakon terhadap director, tanggungjawab pelakon terhadap pentas, terhadap penonton, terhadap semua. Jadi tanggungjawabnya tidak boleh lepas daripada tanggungjawab. So apabila saya melihat macam ni, orang dah tak peduli, kadang-kadang baca skrip pun di lokasi saja baru baca skrip. Di rumah tak baca langsung, dia cuma tengok watak dia pun. Satu lagi bang, saya melihat dia orang highlight skrip tu, watak dia saja dia highlight merah. Dialog dia dialog kuning ke apa ke, dia highlight dialog dia. Sehingga dia lupa dialog orang lain. Itu bahaya. Malah pernah berlaku sampai saya cakap, alamak, anak aku cakap apa ni? Anak saya cakap apa ni? Tanya, dia ada cakap apa dia? Cakap. Saya cakap, dialog saya lah bang, kata. Tak, ada tahu tak dia bercakap dengan siapa? Saya ni ayah awak dalam cerita ni. Dialog saya betul apa bang? Dialog saya betul apa bang? Dia duk repeat, dialog saya betul apa? So, waktu memang saya tersalah, redor lah apa kata abang dia. So, saya nak bagi feedback pun susah. Bang, komen sikit bang. Baliklah berdisiplin balik semua orang. Memanglah dia memang sedih lah bila kita guna benda yang asas dalam tanggungjawab seorang pelakon. Kita masih cakap benda gitu. Patutnya kita dah tak perlu cakap. Tapi kita terus bercakap dengan pelakon-pelakon yang tak tahu apa sebab dia berlakon, kan. Jadi memang menyedihkan sebenarnya. Jadi macam mana kita nak menumpang untuk membina satu kejayaan dalam bidang dunia seni, baik filem atau teater. Kita berpandangan bukan masalah yang tinggi, masalah yang remeh, masalah yang asas.
Mula-mula berlakon itulah yang kita. Ya, kamu cakap ke apa makna kamu? Kamu cakap dengan siapa? Apa hubungan kamu dengan dia tu? Itu yang dia asas. Tiba-tiba kita berdepan dengan pelakon yang dah bertahun-tahun berlakon. Kita bertanya kepada dia, kamu cakap dalam apa tu kan? Jadi penting. Saya sakit kan? Jadi dari segi satu duduk pula, kita tak perlulah lagi nak menyalahkan pihak-pihak tertentu untuk kita gagal dalam filem dalam teater. Sebab kalau dalam macam dalam filem, pihak kerjaan dah banyak dah duit dikeluarkan. Ya. Kita je lah payah penggaya seni ni haruslah apa ni memberi sesuatu yang hebat, sesuatu yang baik untuk diserahkan, untuk dipamer keluar kan. Begitu dengan teater. Teater kerjaan tetap membantu. Daripada dulu kita tidak ada istana beraya, kita dah istana beraya. Apa lagi ni kan? Tinggalnya teater ni kita kena kuatkan lah. Kuatkan kita punya bukan perjuangan, kita punya disiplin kita. Ya, salah satu tadi Andy dah bagi tahu, kita perlu balik untuk ada kat perkampungan. Nanti dia ada pemikiran-pemikiran baru yang akan datang. Apa ni, kelompok-kelompok pelakon baru yang akan muncul, akan membina satu wajah baru selepas ini. Kita jangan, biarlah benda yang negatif berlalu, yang lepas, jangan yang baru pun kita masih berdepan dengan masalah yang begini ya. Harap itulah. Okey bang, terima kasih banyak pada Abang Mio Hashim Manap yang berkongsi sangat penting pada hari ini. Terima kasih pada Amy Aminah Rapur. Di, kau menangis 2 kali, Di. Aku sedih. 2 kali ke 3 kali macam tu Dah kan. okay. Di, aku sedih sama lah, Di. So, okey lah macam ni lah. Terima kasih bang lagi bang Bang Mio, terima kasih banyak. Sama-sama. Okey. Thank Amy. you, abang. Sama-sama ni. Okey. So, saya harap apa yang kami bincangkan, apa yang kami sembangkan, apa yang kami buatkan pada petang ini memberi satu gambaran yang manis. Jika ada yang pahit tu, buanglah yang pahit tu, ambil yang manisnya saja. Jadi pengajaran untuk kita semua bahawa industri kita tidak akan ke mana-mana kalau kita masih bersikap ditakut lama. Berubahlah. Industri kita kita yang kena ubah. Baik, so terima kasih kepada Finas yang telah beri ruang kepada kami, saya bersama panel saya, untuk kami berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu yang tak seberapa, berkongsi pengalaman yang mungkin boleh membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.